Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita masih dalam perbincangan kita tentang topik 3 iaitu asas pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di IKS bersama Dr. Muhammad Khairul Saleh bin Muhammad Asari dalam program OSH Coordinator Kompetensi. Kita masih di dalam topik tentang pemberitahuan mengenai kemalangan dan kejadian berbahaya yang termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Seksyen 32. Okay, kita di dalam topik ini secara detailnya kita akan membincangkan tentang siasatan kemalangan siasatan kemalangan yang mana sebelum ini kita telah mempelajari tentang definisi kemalangan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan definisi kemalangan oleh JKKP, dan juga selepas itu kita juga mempelajari tentang jenis-jenis kemalangan kemalangan maut, kemalangan tidak maut, lost time injuries, yang mana ini merupakan salah satu faktor yang kita kena ketahui untuk menentukan adakah laporan kita perlu dilakukan pada DOS, JKKP, dan juga apakah tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan apabila kita mendapat tahu tentang kemalangan. Dan seterusnya di dalam topik kali ini kita pula akan melihat tentang siasatan kemalangan dan kita akan lihat sejauh manakah siasatan kemalangan ini penting di dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, seperti yang kita tahu bahawa terdapat peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Seksyen 32. Okey, kalau kita tengok secara detail, seksyen itu memberitahu bahawa seseorang majikan hendaklah memberitahu pejabat keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terdekat mengenai apa-apa kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi. Jadi penyataan sini apa yang kita boleh lihat adalah, pertama, laporan perlu mengenai satu kemalangan. Kedua, kejadian berbahaya. Okey, sama ada letupan ataupun tanah runtuh ke apa-apa perkara yang berbahaya di dalam premis kita semasa proses tu. Keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan. Okey, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan ni dia boleh dikategorikan boleh juga dilaporkan oleh doktor OHD, Occupational Health Doctor, yang mana apabila mereka mendapati sebarang ketidakpatuhan di dalam urusan keselamatan dan kesihatan ni, dia boleh laporkan, dia perlu laporkan kepada JKKP. Okey, sebab mereka telah dipertanggungjawabkan. Okey, dan telah terjadi atau mungkin akan terjadi. Mana yang mungkin terjadi ni maksudnya mungkin sesuatu yang terhasil dari near miss. Okey, near miss ni maksud dia yang hampir nak, macam kita belajar sebelum ni kan, yang hampir nak berlaku. Okey, near miss adalah nyaris kejadian nyaris. Mana kita dah jumpa kejadian nyaris pun kita perlu memberitahu pihak JKKP. Okey, dan kita perlu maklumkan kepada mereka tentang perkara ini. Okey, dan seterusnya. Jadi bila kita tahu benda ni, apakah keperluan untuk majikan buat apakah tindakan lanjut yang perlu majikan lakukan? Okey, jadi majikan, apa penyataan di sini kita boleh faham sendiri majikan atau wakilnya perlu melakukan siasatan kemalangan mereka sendiri. Okey, bila kita dah jumpa, okey, kita perlu buat siasatan. Okey, jadi di sinilah OSH Coordinator punya fungsi akan dimasukkan, okey, sebagai input di dalam siasatan ini. Okey, kena ingat sebagai OSH Coordinator kita adalah safety personnel bagi syarikat, dan juga kita sendiri adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyalurkan apa maklumat-maklumat yang syarikat perlukan untuk mendapatkan perkara yang sebenar tentang siasatan tu. Okey, jadi kalau kita tengok sini ditulis di dalam perkara 9 ini, requirement of further information, the Director General may require further information. Jadi sekiranya
Ketua Pengarah JKKP minta further requirement on information connected to the accident ataupun dangerous occurrence ataupun keracunan ataupun penyakit. Okey, dia mesti dilihat dalam, kita tengok dalam skedul 4. Okey, kalau tuan-tuan boleh rujuk skedul 4 dekat nada port tu, dan juga kita akan isi dari dalam JKKP 9 dan JKKP 10. Siapa setiap dalam JKKP 9 dan JKKP 10 ni dia ada portion-portion dia yang kita perlu isi. Dan dia ada guideline dekat situ. Taklah susah sangat, tetapi perlu pengalaman dan juga perlu sedikit detail tentang proses dan juga apakah kaitannya dengan insiden tersebut. Jadi the employer may have to fill in the necessary form. Okay, kita perlu isi form tu when requested by the department. Kalau dia nak Director General dia tak puas hati dan dia nak further ni, kita kena provide lah. Okay, so kita kena provide sebaik-baiknya. Apa-apa kajaran pun kita isikan dengan lengkap. Walaupun Director General tak minta, kita isikan untuk kita tahu apakah sebenarnya keadaan kemalangan tersebut. Okay, jadi kita boleh elakkan. Okay, so the employer may have to fill the necessary form when requested. Then the employer or his representative, okay, maknanya kita sebagai majikan ataupun kita ni OSH coordinator perlu to do their own accident investigation. Kita perlu investigate sendiri. Okay, dan kita boleh juga, walaupun kita investigate sendiri, kita masih boleh minta khidmat nasihat daripada DOSH. Okey, tentang perkara-perkara yang mungkin kita tak fahami ya. Jadi ini adalah merupakan sebenarnya kita adalah pemilik premis, kita lebih faham okey tentang kemalangan tersebut, apa penyebab dia semua, dan kita juga yang akan interview okey siapa-siapa yang terlibat untuk mendapat maklumat. Jadi sebenarnya kita sendiri sebagai syarikat adalah lebih layak untuk memeriksa pekerja kita ya, sebab mungkin di situ tidak ada rasa takut ataupun bias, sebab kita sendiri yang check. Okay, kalau kita suruh pihak lain, mungkin dia tak ada rasa connection jadi mungkin akan ada maklumat-maklumat yang dia tak nak bagi tahu ke apa ke. Jadi itu ada isu konflik di sini. Jadi ini guide ni boleh kita lihat di dalam Nadaport dalam Appendix 5 dan Appendix 7. Okey, di situ ada tulis secara detail. Jadi kemalangan ni perlu di mana sebenarnya majikan atau wakilnya. Senang cerita, kita sebagai OSH coordinator, wakilnya adalah yang kita yang kena investigate. Bukan kita investigate seorang-seorang kita adalah initiator. Kita kena cari data, cari maklumat, panggil orang, buat mesyuarat. Itulah tugas OSH coordinator. Okey, kalau syarikat yang lebih besar, kita akan tugas ni dilakukan oleh SHO Safety Officer. Jadi kalau company yang lebih kecil, OSH coordinator adalah merupakan wakil tentang safety. Kalau kita tengok sini ada 3 perkara dalam maklumat siasatan yang kita perlu detailkan. Okey. Memang ini adalah step dia yang diceritakan di dalam Nadaport. Okey, kalau kita tengok sini, pertama sekali perkara utama yang kita perlu ketahui adalah atas sekali kita tengok kemalangan kan. Kemalangan tu berlaku, dan bila kita berlaku, kita maklumlah sebab dalam premis kita maklum berlakunya kemalangan tersebut. Apa yang kita perlu tahu pertama adalah siapa yang tercedera. Adakah dia tu pekerja kita? Okey. Tengok kat sini. Siapa yang terpekerja? Adalah dia pekerja kita. Salah seorang pekerja kita. Ataupun kejadian berbahaya. Makna dia tak accident dia kejadian berbahaya near miss meletupan ke apa ke, tak ada orang cedera, tapi adalah berlaku kemalangan tersebut. Okey. Ataupun yang ketiga, mungkin orang lain yang bukan bekerja. Kontraktor datang ke, okey, ataupun pelawat datang. Okey, auditor ke, masa tu ada audit lah yang kena jatuh ke apa ke. Jadi orang lain yang bukan pekerja yang berada di tempat kerja atau di bawah kawalan anda. Macam auditor datang dia adalah kawalan kita ataupun customer datang, dia adalah di bawah kawalan kita yang terlibat dengan kemalangan. Okey, ini siapa yang ada tak? Siapakah mereka tu? Mangsa ni lah yang tercedera tu. Adakah antara ketiga-tiga ni lah? Bila berlaku benda tu, kita kena maklumkan di dalam siasatan tu siapa yang tercedera. Okey, lepas tu bila kita dah maklumkan tu, kita kena verify lah. Okey, apakah jenis kerajaan tersebut?
Okey, adakah kecederaan tersebut menyebabkan menyebabkan tidak dapat bekerja kurang daripada 5 hari. Okey, maknanya dia tidak kurang daripada 5 hari tidak dikira sebagai benda yang serius sangatlah. Okey, maknanya dia MC je. Ataupun dia berlaku keracunan. Adakah dia berlaku keracunan? Keracunan ni dah kira kes lain. Mungkin kita kena rujuk doktor. Okey, keracunan betul ke dia kena keracunan dekat tempat kita? Ataupun sebenarnya dia keracunan dia di luar premis dan dia masuk tempat kerja dan dia pingsan ke apa kan? Jadi kena tengok tu keracunan. Kita kena rujuk dalam jadual 16. Okey, tengok nanti dekat jadual 16 tu ada schedule 16. Iaitu maut atau kecederaan teruk. Jenis kecederaan tu adalah kecederaan maut ke? Ini adalah puzzle dia lah yang kita kena isi. Okay, kecederaan lain. Maknanya kemungkinan kalau dia tidak dia pekerja kita juga, tapi kecederaan adalah kecederaan lain yang menyebabkan tidak dapat bekerja lebih dari 4 hari. Ni 4 hari ni makna maut dan kecederaan lain adalah satu yang serius. Lebih daripada 4 hari mungkin dia takut dia cacat kekal macam hilang jari ke, patah tangan. Okey, jadi dia dikira sebagai kecederaan lain. Yang itu kita tengok yang kemudian maut atau kecederaan teruk. Ini adalah benda yang juga kita kena tengok lah. Adakah dia kecederaan teruk yang menyebabkan tidak dapat bekerja ada 4 hari. Ataupun kecederaan lain tidak perlu lanjutan lain. Dia kecederaan lain maknanya dia mungkin rawatan luar je lah. Sakit luar. Jadi selepas tu kita kena buat tindakan susulan. Okey, maklumkan kepada JKKP. Okey, kalau kita tengok yang maklumkan keracunan. Okey, ni kena faham betul-betul lah. Keracunan kita kena maklumkan, maut, kecederaan teruk kita kena maklumkan. Kecederaan lain menyebabkan tidak dapat bekerja 4 hari, lebih daripada 4 hari kena maklumkan. Okey, dan juga kita tengok pada maut atau kecederaan teruk kena maklumkan. Okey, kecederaan lain tidak, ni tak payah maklumkan. 1, 2, 3, 4 ni adalah benda yang memang kena maklumkan. Yang lebih ni kita perlu bawa ke laporan ke JKKP. Okey. Yang ni lebih ni kita bawa ke rekod kita lah. Okey, yang tadi tu kita maklumkan pada JKKP kalau ada penyakit semua ni kita kena maklumkan pada JKKP. Sebab penyakit ni adalah dia lebih kepada kita akan melibatkan OHD Occupational Health Doctor. Doktor yang diiktiraf. Jadi tindakan susulan ni perlu untuk kita maklumkan macam 7 hari bekerja ni sebab JKKP memang dia akan pantau. Okey, adakah dia nak stop mesin ataupun dia nak tunggu kita punya pengesahan lanjut sampai dibenarkan lah untuk kita jalankan tugas kita seterusnya. Okey, jadi sebagai rumusannya kita akan dapati bahawa siasatan terhadap sebarang kes kemalangan ni hendaklah dijalankan dengan mendalam Sebab apa kita tak nak benda tu kalau tak jelas nanti JKKP datang lagi. Dia datang lagi sampai dia jelas apakah sebenarnya tindakan kita dan apakah kita punya kita punya finding tu betul. Okey, dan dengan logik Okey. Keputusan siasatan yang baik akan membantu dan mengelakkan kemalangan seumpama berlaku. Jangan sorok Jadi sebenarnya dalam siasatan ni kita jangan sorok. Sebab apa? Sorok macam mana sorok ni nanti akhirnya JKKP mungkin boleh jumpa dan mungkin kemalangan tu akan berlaku lagi teruk dia punya denda ataupun hukuman yang kita kena Okey, jadi itu semua untuk topik kali ini. Sekian, terima kasih.